Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari edisi 12 Ogos 2020. Anda bersama saya Syuhaida Arifin. Antara paparan menarik hari ini, 4 penguatkuasa MBSA direman 7 hari. KKMM mohon tambahan 1 juta di koda My Freeview. Empat anggota penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA Cawangan Sungai Buloh dan seorang peniaga direman 7 hari bermula hari ini sehingga 18 Ogos depan bagi membantu siasatan kes rasuah berkaitan operasi perniagaan tanpa lesen di Sungai Buloh. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrat Syahwira Abdul Halim selepas mendapat permohonan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Suspek berusia antara 41 hingga 49 tahun itu tiba di perkarangan Mahkamah Magistrat Putrajaya pada pukul 8.30 pagi tadi dengan diiringi pegawai SPRM. Kes disiasat di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Terdahulu mereka ditahan dalam satu operasi khas di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya semalam ketika dipanggil untuk memberi keterangan. Anggota penguatkuasa MBSA itu disyaki melindungi premis perniagaan tanpa lesen di Sungai Buloh dengan mengutip dan menerima rasuah secara bulanan. Mereka dipercayai menerima rasuah antara RM300 ke RM3,500 sebulan bagi sebuah premis perniagaan. Ini termasuk premis-premis yang menjalankan perniagaan kedai makan tanpa lesen, penjualan rokok, gerai-gerai yang menjalankan perniagaan di tempat-tempat yang tidak dibenarkan dan premis perjudian. SPRM juga menahan seorang peniaga rokok seludup berbangsa Aceh seperti yang diceritakan dalam video yang tular di media sosial. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur menegaskan siasatan mengenai kegiatan judi dan premis haram di Bandar Baru Sungai Buloh telah dimulakan sebelum video tersebut tular di media sosial. Tan Sri Abdul Hamid memandang serius laporan yang diajukan kepada pihaknya. Siasatan serentak telah dijalankan sebelum ini lagi pun. Sebelum isu ini bangkit, sebenarnya Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman sendiri telah pun turun memantau keadaan di bawah. Dan belum sempat apa-apa, tiba-tiba viral video ini tadi. Beliau berkata demikian dalam majlis serah terima tugas pengarah dan pengerusi Jabatan Logistik dan Teknologi di Bukit Aman. Persidangan Dewan Rakyat, isu moratorium pinjaman bank dan pemasangan kerusi keselamatan kanak-kanak antara tumpuan ketika sesi soal jawab lisan berlangsung. Jadi untuk kupasan lebih lanjut mengenainya, kita terus sahaja bersama Andy Reza Rohadian di lobi Parlimen. Andy, silakan. Ya, Syu, pelanjutan tempoh moratorium atau penangguhan bayaran balik pinjaman tidak akan menjejaskan keupayaan institusi perbankan tempatan kerana ia memiliki penampan yang mencukupi. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Abdul Rahim Bakri berkata, keputusan itu juga dibuat mengambil kira kemampuan kewangan bank di bawah kawal selia Bank Negara Malaysia BNM. Seperti mana dalam pakej prihatin dan juga pakej penjana yang telah kita kemukakan, iaitu 295 bilion dan 100 bilion daripadanya adalah merupakan inisiatif moratorium yang telah disediakan oleh bank-bank di Malaysia. Dan setakat ini sememangnya kerajaan pihak bank telah pun menanggung 66.6 bilion pakej moratorium tersebut. Saya ingin nyatakan di sini bahawa bank memang berkemampuan untuk melaksanakannya kerana bank mempunyai buffer yang mencukupi untuk menanggung semuanya ini, dan setiap keputusan untuk melanjutkan moratorium ini adalah dikawal selia oleh Bank Negara dan juga melalui penglibatan Persatuan Bank-Bank Malaysia. Terima kasih.
Baik, beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Jempol Datuk Muhammad Salim Sharif. Pada akhir Julai lepas, Perdana Menteri mengumumkan kerajaan akan melaksanakan kaedah moratorium secara bersasar dan juga peruntukan fleksibiliti setelah tempoh moratorium secara automatik berakhir pada September depan. Namun, kemudahan itu khusus untuk golongan yang benar-benar memerlukan sahaja, termasuk individu yang kehilangan pekerjaan tahun ini dan masih belum mendapat sebarang pekerjaan baharu. Permohonan lanjutan moratorium boleh segera dibuat di bank masing-masing. Baik saudara, Dewan turut dimaklumkan bahawa penguatkuasaan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak ataupun CRS masih dilaksanakan secara advokasi sehingga hujung tahun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, untuk itu juga tiada sebarang saman akan dikenakan terhadap ibu bapa yang tidak memasang CRS di kenderaan persendirian masing-masing. Dari segi dasar kita akan teruskan penggunaan CRS. Seperti mana yang saya katakan dalam jawapan asal saya, iaitu kita sedang mengkaji semula dari segi ketinggian umur. Kerana kalau kita berdasarkan kepada UN Regulation nombor 129, kita melihat dari segi praktikal, kalau di Jepun, kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah, ada yang negara Europe dia sampai ke 15 tahun. Ada yang mengikut sampai ketinggian 150 cm. Adakah nilai ambang 135 cm dengan 36 kilogram ini merupakan nilai ambang yang patut kita terima pakai? Jadi kesemua ini kita dalam peringkat untuk berbincang dan juga MIROS sedang membuat kajian secara khusus tentang perkara ini. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Wee turut memaklumkan bahawa beliau telah mengarahkan MIROS untuk mengadakan perbincangan terperinci dengan Persatuan Pengeluar dan Penjual Kenderaan serta pembuat dan juga pengimport CRS. Langkah tersebut bertujuan untuk mengurangkan kos jualan CRS. Beliau turut memaklumkan sejak peraturan pemasangan CRS dikuatkuasakan pada 1 Januari tahun ini, tahap kesedaran ibu bapa terhadap pemasangan CRS di dalam kenderaan persendirian meningkat sebanyak 6%, menjadikannya sebanyak 44% berbanding tahun lalu sebanyak 38%. Ia berikutan kajian menunjukkan kanak-kanak berumur 2 hingga 5 tahun yang menggunakan tali pinggang keselamatan dewasa mempunyai risiko lebih 3 kali ganda untuk mengalami kecederaan serius dan lebih 4 kali ganda mengalami kecederaan kepala serius berbanding kanak-kanak yang menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak ataupun CRS. Baik, pada sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan, ahli yang berhormat turut dimaklumkan bahawa Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM telah membuat permohonan tambahan 1 juta unit dekoder MyFreeview bagi memberikan perkhidmatan percuma kepada rakyat khususnya di luar bandar. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, langkah berkenaan dibuat susulan permintaan tinggi terhadap perkhidmatan berkenaan. Mengulas lanjut perkembangan itu juga berdasarkan peratusan Service Level Availability ataupun SLA, siaran TV digital MyFreeview di seluruh negara adalah sebanyak 99.96% bagi tempoh November 2019 hingga Januari tahun ini. Ia menunjukkan tempoh gangguan siaran yang dihadapi penonton secara purata adalah rendah. Menggambarkan gangguan masa siaran TV di mana semakin tinggi peratusan SLA, tempoh gangguan yang akan dihadapi oleh penonton akan menjadi semakin rendah dan berkurangan. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Pasir Putih Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh. Mengulas lanjut, SLA ditawarkan MyTV kepada penyedia perkhidmatan aplikasi kandungan atau CASP bagi memantau kualiti perkhidmatan siaran TV digital yang berada di platform MyTV. Baik saudara, Dewan ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang dan akan meneruskan semula perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2019-2020 peringkat jawatankuasa. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan intipati penuh perkembangan Dewan Rakyat hari ini. Baik, untuk berita lain dalam Berita Tengah Hari, kita kembali bersama rakan setugas Syahida Dian Kasapuri. Syuh. Baik, terima kasih Andy. Berita Tengah Hari berat seketika kembali selepas ini.
Pengumuman peruntukan RM100 juta menerusi Dana Kemakmuran Bumi Putra DKB semalam menjadi pemangkin kepada agenda kerajaan memperkasa golongan Bumi Putra. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berharap menerusi dana tersebut, syarikat Bumi Putra mampu meneroka peluang baharu sektor strategik bagi merangsang ekonomi negara ketika COVID-19. Ketika ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di TV1, beliau berkata selain dana menjadi keutamaan, latihan, kepakaran serta suntikan nilai-nilai baharu perlu dibangunkan usahawan Bumi Putra. Yang lebih mahu berusaha dengan disiplin, dengan lebih bertahap. Saya galakkan supaya Bumi Putra yang mahu maju ke depan gunakan fasa COVID-19 ini sebagai satu peluang yang tidak akan kita dapat masa depan. Ya, besok more kompetitif. Hari ini kalau kita lihat kerajaan dengan dasar memberi keutamaan itu sendiri menjemput mereka ini dengan keberanian datang ke depan membawa sesuatu cadangan untuk menyertai dalam usaha-usaha terutama dalam kita panggil key economic growth area yang pastinya akan menyumbang kepada peningkatan KDNK negara. Pelbagai program padanan akan dipergiat melalui agensi unit peneraju agenda Bumi Putra Teraju sebagai penyelaras pembangunan ekonomi Bumi Putra. Dian Kedah 7 lelaki serta seorang orang kurang upaya OKU ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK awal pagi tadi. Mereka berusia antara 22 hingga 44 tahun ini positif dadah jenis ganja dan syabu. Ketua AADK Yan Muhammad Ramli dalam satu kenyataan berkata, wanita OKU tersebut merupakan balu kepada 6 anak. Dia bekerja sebagai pengutip dana sebuah pusat pengajian di Kedah, Selangor dan Perak. Mereka disiasat di bawah Seksyen 3/1 Akta Penagih Dadah Pindaan 1998. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menerima 11,235 aduan berkaitan media baharu sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Menurut kenyataan media MCMC, aduan melibatkan penggodaman perjudian dalam talian, promosi pelacuran, pelanggaran hak cipta, pemalsuan, pornografi dan hasutan. Daripada jumlah keseluruhan aduan itu, MCMC berjaya mengendalikan 11,216 aduan iaitu sebanyak 99.83%. Ini termasuk 80.56% aduan diberi nasihat, panduan dan pendidikan dan 18% aduan yang telah dirujuk kepada pihak penyedia platform media sosial. Manakala 1.27% lagi didapati melanggar peruntukan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. 7 kes telah didakwa di mahkamah, selebihnya dalam pelbagai peringkat siasatan. Orang ramai diminta tampil membuat aduan sekiranya terdapat maklumat mengenai penyalahgunaan media sosial atau internet melalui portal rasmi ataupun email kepada MCMC. Bursa Malaysia dibuka rendah hari ini menjejaki prestasi semalaman Wall Street yang susut di akhir dagangan. Ini berikutan penjualan ketara membabitkan saham-saham teknologi. Pada 12.19 tengah hari, Bursa Malaysia susut 12.72 mata kepada 1,552.02 mata. Antara saham aktif Sapura Energy susut 1.5 sen kepada 13 sen, PHB turun setengah sen kepada 3.5 sen dan Lambo susut 1 sen kepada 5.5 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula antaranya Nestle meningkat RM1.60, Dutch Lady naik 30 sen kepada RM39.20, manakala FNN menokok 26 sen kepada RM32.36. Bai ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika hari ini berikutan pengukuhan mata wang negara berkenaan. Pada 12 tengah hari tadi, ringgit diniagakan pada 4.196 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.051 dan berada pada 3.930 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.465 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.918 berbanding euro.
100,000 anggota Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad KPDRM akan menerima manfaat menerusi skim takaful berkelompok serta skim kemasukan ke hospital dan pembedahan. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Etika Family Takaful Berhad EFTB Zafri Abdul Halim, setiap ahli KPDRM bukan sahaja menerima pelindungan kematian atau hilang upaya kekal, malah turut menerima pelindungan perubatan. Sekarang ni kita masuk ke era baru untuk merenew lagi, jadi untuk perkhidmatan yang lebih baik dan lebih menyeluruh. Sebab tu kita letak dalam three party agreement, maknanya 3 pihak menandatangani perjanjian ini bukan sahaja dari segi daripada company yang menyediakan perlindungan dan orang yang menerima perlindungan, juga daripada parti iaitu yang menyediakan perkhidmatan ataupun servis. Etika Family Takaful Berhad telah membayar tuntutan lebih 20 juta ringgit kepada pencarum ahli koperasi PDRM tahun lepas. Beliau ditemui di majlis menandatangani perjanjian perkhidmatan takaful di antara Koperasi Polis Diraja Malaysia dan PM Care Sendirian Berhad di Kuala Lumpur. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan kini bekerjasama dengan pengendali platform dalam talian iaitu Shopee, Lazada, Our Farm untuk memasarkan produk pertanian e-niaga dalam talian. Ini secara langsung meningkat hasil jualan pertanian yang terjejas akibat COVID-19 dalam suasana norma baharu. Jelas Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, kerjasama seumpama itu mampu merancakkan industri pertanian dan makanan semula kepada pemain industri sektor pertanian di samping mengikut SOP. OFA merupakan satu platform e-niaga yang membawa business to business transaction. Shopee umpamanya business to consumer transaction dan Our Farm business to business transaction. Dan ini akan memberi akses perniagaan kepada pengeluar-pengeluar hasil pertanian dan membolehkan mereka untuk berniaga secara terus kepada entiti perniagaan di other side. Jadi ini merupakan satu norma baru. Ketika perintah kawalan diperketatkan PKP sebelum ini, pihaknya menghadapi masalah lambakan hasil pertanian tidak dapat dijual akibat penutupan pusat-pusat perniagaan, penjualan sayuran dan tanaman. Lembaga Tabung Haji TH mengumumkan pelantikan Rina Sarif sebagai Ketua Pegawai Modal Insan baharu berkuat kuasa 3 Ogos 2020. Sebelum menyertai TH, beliau merupakan pengurus besar sumber manusia di Tenaga Nasional Berhad dan pernah menjawat berbagai jawatan kepimpinan di beberapa syarikat berkaitan kerajaan serta multinasional. Pengalaman luas beliau dalam pentadbiran transformasi modal insan dan pembangunan bakat turut mendapat pengiktirafan di peringkat global. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Nik Muhammad Hasyuddin Yusof dalam satu kenyataan berkata, pelantikan barisan kepimpinan dari golongan profesional merupakan usaha pengukuhan syarikat sebagai institusi yang dihormati berdasarkan pencapaian dan tadbir urus yang baik. WHO perlu kaji data dan keberkesanan vaksin dikeluarkan Rusia. Dalam pada itu, 20 negara berminat buat tempahan vaksin Sputnik 5. Laporannya seketika nanti. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pancung dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah.
Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran sebarang kelulusan penghasilan vaksin yang didakwa berjaya dikeluarkan oleh Rusia memerlukan kajian data demi keselamatan dan keberkesanannya. Laporan dari WHO menunjukkan 165 jenis vaksin sedang yang diusahakan oleh beberapa pihak lain diuji, 6 daripadanya memasuki tahap 3. Semalam Presiden Vladimir Putin mengumumkan Rusia berjaya menghasilkan vaksin COVID-19. Rusia berharap dapat memulakan pengeluaran pada September ini dan memberi vaksin itu kepada petugas kesihatan mereka terlebih dahulu. Menurut Ketua Dana Pelaburan Langsung Rusia, Kirill Dmitriev, tempahan awal diterima daripada 20 buah negara ketika ini. For 1 billion doses of Russian vaccine. We have also built partnership to produce the vaccine in 5 countries, and we now have production capability of 500 million vaccines that can be produced in the next 12 months. Dmitriev turut meminta usaha penghasilan vaksin itu tidak dipolitikkan demi kepentingan kesihatan. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kerajaan telah membuat pesanan 100 juta dos vaksin daripada syarikat Moderna di Amerika Syarikat yang sedang dalam peringkat akhir ujian terhadap manusia. Sementara itu, Rusia mendedahkan nama vaksin pertama di dunia yang didaftarkan untuk merawat COVID-19 ialah Sputnik V. Laman web rasmi vaksin tersebut berkata nama diambil sempena kejayaan pelancaran satelit buatan manusia pertama ke Satuan Soviet pada 1957. Kejayaan ini menjadi pemacu kepada penyelidikan ruang angkasa di seluruh dunia. Laman web berkenaan diwujudkan untuk menyalurkan dan menyebarkan maklumat terperinci serta terkini mengenai vaksin berkenaan. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA akan memastikan segala isu terutama berkaitan tunggakan gaji yang melanda pasukan itu dapat diselesaikan sebelum berakhir saingan Liga musim ini. Buat permulaan, KFA di bawah kepimpinan Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Noor telah melunaskan gaji penuh para pemain dan pegawai bagi bulan Julai 2 hari lalu. Manakala gaji bulan Mac, April, Mei dan Jun serta tunggakan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan lembaga hasil dalam negeri LHDN sejak 2019 akan diselesaikan secara berperingkat-peringkat. Menurut Haji Muhammad Sanusi, berdasarkan situasi semasa kesan daripada penularan wabak pandemik COVID-19 yang menjejaskan banyak pihak termasuk KFA sendiri, tindakan memotong gaji para pemain juga mungkin terpaksa dilakukan. Katanya tindakan tersebut akan diambil selepas mengadakan rundingan bersama para pemain dalam tempoh terdekat. Jumlah potongan akan ditentukan berdasarkan persetujuan yang dicapai antara kedua-dua pihak seperti yang disarankan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Penting player setuju. Dia ada kadar dia ada potongan hingga 10%, 20% sehingga 30%. Bagi gaji 15,000 ke atas, FAM ada mencadangkan kadar potongan jika dipersetujui sehingga 30%. Jika player setuju, KFA pun setuju, kita boleh usahakan pembayaran. Lebih ringan kepada persatuan, lebih cerah peluang untuk dibuat bayaran. Katanya perbincangan terus diadakan bersama penaja sedia ada bagi menyuntik dana buat pasukan itu seperti yang telah dipersetujui dalam kontrak yang dimeterai antara kedua-dua pihak sebelum ini. Pada masa sama, usaha mencari penaja baru giat dilakukan. Persekutuan Tinju Amatur Malaysia PTAM bakal mendapatkan khidmat jurulatih Uzbekistan bagi membimbing skuad elit kebangsaan. Timbalan Presidennya Muhammad Irwan Zulkifli berkata, jurulatih yang akan diberikan kontrak selama 2 tahun itu turut akan bertanggungjawab membangunkan sistem kejurulatihan tinju negara. Ujarnya lagi, Ketua Jurulatih Azmi Muhammad Yunus bakal diberikan tugas melatih skuad pelapis negara selepas jurulatih baru dari Uzbekistan itu tiba pada Oktober. Bahagian perubatan
sains sukan. Ini kita dah lihat dari segi track rekod dan juga kita dah berbincang dan kita dah siasat, dia adalah yang terbaik. Dan proses pembincangan tu tengah dijalankan. Beliau ditemui media selepas menghadiri mesyuarat jawatankuasa kerja bersama Majlis Sukan Negara MSN di Bukit Jalil. Tambah Muhammad Irwan, jurulatih itu juga merupakan bekas atlet yang pernah menang pingat emas pada Tamasya Sukan Olimpik selain pingat gangsa pada Sukan Asia. Pihaknya akan memberi tempoh setahun kepada jurulatih tersebut dan Sukan SEA 2021 di Vietnam menjadi petunjuk prestasi utama buatnya membuktikan kemampuan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan untuk menyampaikan titah pada Majlis Anugerah SAM 100 Plus 2019 melalui rakaman video. Majlis rakaman titah dilangsungkan di Istana Negara Kuala Lumpur semalam. Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM Jasni Syafiee berkata, rakaman titah ucapan baginda akan disiarkan kepada hadirin ketika Majlis Anugerah SAM 100 Plus 2019 yang dijadualkan berlangsung pada 1 September 2020 di Auditorium Persatuan Badminton Malaysia BAM di Bukit Kiara. Turut hadir bersama dalam majlis rakaman tersebut, Datuk Kamal Harun, konsultan FNN iaitu penaja utama Anugerah SAM. Pada majlis yang sama tahun lalu yang juga disambut sempena meraihkan ulang tahun ke-50 tahun penubuhan SAM yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah telah mencemarduli berangkat ke majlis berkenaan. Majlis Anugerah SAM 100 Plus kali ini akan dilangsungkan dalam skala kecil dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ekoran penularan wabak COVID-19. Hanya calon akhir kategori kewartawanan sukan, atlet dan beberapa wakil persatuan-persatuan sukan serta ahli SAM sahaja dijemput menghadiri majlis anugerah kali ini. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Teruskan menonton TV1. Saya Syuhada Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.